Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, pagi ahad ini? Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak syukur kepada Allah Ta'ala, kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali lagi pada pagi ini insya-Allah kita dapat bersama setelah hari dulu kita banyak bersama di bulan Ramadan. InsyaAllah di bulan Syawal ni, inilah kata kali pertama lah selepas kita melalui hari raya ini, insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita akan melihat satu hadis berkenaan dengan tajuk kata bersederhana dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hadis ini saya kutip ataupun saya petik daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang berbunyi wa an Abi Muhammad Abdullah ibn Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam inni aqulu wallahi la asumanna nahar. Ukhbira Nabi SAW anni aqulu wallahi la asumanna nahar wa la aqumanna layla ma syi'tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anta allazi taqulu zalika. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u zalika. Fasum wa aftir wa nam wa kum wa sum minasyahri salasata ayyam fa inna hasanah bi asyri amsalihha. Wa zalika mislu siyamud dahri. Wa zalika mislu siyamud dahri. Qultu fa inni utiku afdala min zalika. Qala fasum yawman wa aftira yawmaini. Qultu fa inni utiku afdala min zalika. Qala fasum yawman wa aftir yawman. Fazalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wa huwa adalus siyam. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Faqultu fa inni utiku afdala min zalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalika. La afdala min zalika. Wa li anna akuna qabiltu salasah ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ahabbu ilayya min ahli wa mali. Wa fi riwayatin alam ukhbir annaka tasumun nahar wa taqumul layl. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Sum wa aftir wa nam wa kum. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Wal inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin salasata ayyam fa inna zalika likulli hasanatin asyra amsalihha. Fa inna rizqa siyamud dahr. Fashaddatu wa shuddida alayya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan. Qala sum siyama nabiyallah Daud. Sum siyama nabiyallah Daud wala tazid alaihi. Qultu wa ma kana siyamu Daud ya Rasulullah. Qala nisbun dahri. Fakana Abdullah yakumu ba'dama kabira
ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqru Qur'an kulla lailatin. Faqultu bala ya Rasulullah wa lam urid zalika illa khaira. Qala fasum yawma nabiyallah Daud fa innahu kana 'abdan nas wa aqra'ul Qur'an fi kulli syahrin. Qultu ya nabiyallah inni utiku afdala min zalika. Qala faqra'u fi kulli ishrina. Faqultu ya Rasulullah ya nabiyallah inni utiku afdala min zalika. Qala faqra'hu fi kulli ashrin. Faqultu ya nabiyallah inni utiku afdala min zalika. Qala faqra'hu fi kulli sab'in wa lam tazid ala zalika. Fashaddatu wa shuddida alayya. Faqala li nabiyallah sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika Umar. Qala fasirtu ila alladhi qala li nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu wudittu anni qultu qabiltu rukhsata nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin wa inna li waladika alayka haqqan. Wa fi riwayatin la siyama la sama man sama abada. La sama man sama abada. Salasan. Wa fi riwayatin ahabbu siyam ila Allah ta'ala siyamud Daud. Wa habbu salat ila Allah salatu Daud. Wa kana yanamu nisful layl wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa la yafiru zalika laqa. Wa la yafiru zalika laqa. Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan zata hasabin. Wa kana yata'ahadu kunnatahu ay imra'ata waladihi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'ma rajulun min rajulin lam yata'u wa lam yata' lana firashan wa lam yutanaf wa lam yufattash lana kasafan munzu atainahu. Falamma tala zalika alaihi zakarana zalika nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alkini bih falaqituhu ba'du faqala kaifa tasum qultu kulla yawmin. Qala wa kaifa takhtimu qultu kulla lailatin wa zakara nahwa ma sabaqa. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-subuh alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar liyakuna habba alaihi bilay. Fa iza arada an yatakawwa aftara ya ayyaman wa asa wa sama mislahunna karihata ayyutraka syai'an faraka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu hazihi riwayat sahihatun mu'zamaha fi sahihaini wa qalilun minha mi ahlihima. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat pada Imam Bukhari. Dan dicampur juga hadis ni riwayat daripada Imam Muslim. Baik, hadis ni tuan-tuan diterima daripada Abi Muhammad, namanya Abdullah bin Umar Al-As. Nama sahabat ini Abdullah bin Umar Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meridai Allah Ta'ala akan keduanya, akan ayah dan juga anaknya. Qala ukhbira Nabi SAW anni aqul, telah dihabarkan akan Nabi SAW, anni aku, sesungguhnya aku berkata, wallahi la asumannan nahar, demi Allah sesungguhnya aku akan berpuasa, sungguh aku berpuasa sepanjang hari. Siapa yang menyatakan itu kan? Itulah Abdullah bin Umar Al-As. Di mana ada orang bercerita kepada baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan diri dia. Ukhbira Nabi SAW, dikhabarkan kepada Nabi SAW, anni aku, sungguhnya aku berkata, wallahi la asumannan nahar, demi Allah sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari. Wal aqumannan lail ma syi'tu, dan sungguh aku akan berdiri beribadah sepanjang malam. Ma syi'tu, barang yang aku kehendak. Ma ishtu, sepanjang daripada hidup aku akan, kata Abdullah bin Umar, aku akan berpuasa sepanjang hari.
dan aku kata aku menenang lain dan aku akan berdiri sepanjang malam. Ma'ishtu, sepanjang mana aku hidup aku akan buat begitu. Dia kata. Faqala Rasulullah SAW, maka lalu baginda Rasulullah SAW berkata, antal ladzi taqumu bizalika. Adakah engkau yang cakap macam tu, wahai Abdullah bin Umar? Adakah engkau yang bercakap macam tu? Kau kata engkau nak akan berdiri sepanjang malam, beribadah sepanjang hidup engkau, dan engkau akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang pada hidup engkau. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya baginda Rasulullah SAW, qad qultuhu bi abi anta wa bi ummi ya Rasulullah. Sungguh aku telah berkata akannya dengan bapaku engkau ya Rasulullah, dan ibuku aku naik saksi. Bapaku naik saksi dan engkau juga naik saksi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab baginda Rasulullah SAW di atas apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar tadi? Abdullah bin Umar Al-As ini, Umar bin Al-As. Abdullah bin Umar Al-As ini bukannya Abdullah bin Ibn Umar yang biasa kita dengar itulah. Ini seorang yang lain, lelaki yang lain. Qala, maka berkata, fa innaka la tasti'u zalika. Maka sungguhnya kau takkan mampu buat begitu, wahai Abdullah bin Umar Al-As. Kau takkan mampu yang buat macam tu. Kau nak orang kata ibadah sepanjang malam, kemudian nak kau berpuasa sepanjang hari, sepanjang hidup kau tak akan mampu. Fa innaka la tastati'u zalika, kau tak akan mampu buat macam tu. Fasum wa aftir. Oleh itu, wahai Abdullah bin Umar Al-As, maka naklah kamu berpuasa, lepas tu naklah kamu berbuka. Puasa dari siang hari, nanti di ujung nanti naklah kamu berbuka. Bila masuk maghrib kau berbuka. Wanam wakum, kemudian berdiri waktu malam, tetapi pada masanya kamu kena tidur. Kan jangan terus ibadah sepanjang malam tanpa ada tidur. Wasum minasyahri salasata ayam, dan berpuasalah kamu dalam masa sebulan tu sekurang-kurangnya 3 hari. 3 hari itu pun dah cukuplah kamu berpuasa untuk 1 bulan. Fa'innal hasanata bi'asri amsadah, maka sesungguhnya kebajikan itu digandakan dengan 10 kali ganda. Mana sekali kamu berpuasa mendapat 10 ganjaran pahala, mana 3 hari berpuasa mana mendapat 30 ganjaran pahala dari sisi Allah Taala, mana untuk 1 bulan. Wazalika mislu siyamud dahri, dan bermula demikian perbuatan berpuasa selama 3 hari, kan dalam sebulan itu kan menyamai dengan puasa untuk setahun, ataupun puasa sepanjang tahun. Siyamud dahri, wazalika mislu siyamud dahri, kan demikian itu perbuatan yang kamu lakukan berpuasa sebanyak 3 hari kan dalam sebulan itu menyamai dengan puasa sepanjang tahun. Qultu, aku berkata, fa inni utiku afdala min zalika. Apa jawapan daripada Abdullah bin Umar Al-As ini? Dia kata, maka sungguhnya aku mampu membuat demikian ya Rasulullah. Dia jawab macam tu. Dia kata, aku mampu buat lebih pada tu ya Rasulullah, afdala min zalika. Maka apa jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fasum yauman wa aftira yaumaini, maka naklah kamu berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Mana Nabi bagi rosah pada dia, bagi keringan pada dia, jangan berpuasa orang kata sepanjang tahun, maka naklah kamu berpuasa paling tidak pun sebulan itu ialah kamu berpuasa 1 hari dan berbuka 2 hari. Apa jawapan daripada Umar Al-As ini? Dia kata, qultu fa inni utiku afdala min zalika, maka sungguhnya aku mampu buat lebih daripada tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan dia. Qala fasum yauman wa aftara yauman. Kalau macam tu naklah kamu berpuasa 1 hari dan buka 1 hari. Puasa sehari, berbuka sehari. Fazalika siyamu Daud alaihi salatu wassalam, dan bermula demikian itu ialah puasa Nabi Daud alaihi salam, wa huwa a'dalus siyam, dan dia adalah seadil-adil puasa. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, wa huwa afdalus siyam, dan ini ianya merupakanlah sebaik-baik puasa. Sebaik-baik puasa itulah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Jangan kamu berpuasa, jangan kita berpuasa tuan-tuan, maknanya sepanjang tahun berpuasa.
Bila kita orang jumpa kita, jomlah kita pergi minum, kita pergi makan. Oh maaflah, saya berpuasa. Besok kawan kita ajak pergi makan minum lagi. Kamu kata saya berpuasa. Mana setiap hari berpuasa, masya-Allah tuan-tuan. Kemudian aku berkata, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata lagi, fakutu fa inni utiku afdal min zalika. Dia kata, aku mampu buat lebih pada tu ya Rasulullah. Aku mampu buat macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu la afdal min zalika. Tiada lebih afdal daripada itu. Tak ada yang lebih afdal daripada puasa satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Wali anna akuna qabitu salasa ayyam allati qala Rasulullah habbu ilayya min ahli wa mali. Dan kerana bahawa adalah aku menerima puasa 3 hari yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW itu, ahabbu ilayya, terlebih kasih kepadaku daripada ahliku dan juga hartaku. Jadi maknanya daripada segala puasa-puasa yang dicadangkan oleh baginda Rasulullah SAW, kan, Abdullah bin Umar As berpandangan bahawa puasa 3 hari itulah puasa yang dia paling sukalah. Kalau ikut pada syur kepada Rasulullah SAW, tapi dia tak nak buat macam tu. Wa fi riwayatin dan sabit dalam satu riwayat, alam ukhbir annaka tasumun nahar wa taqumul layl. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqum. Dan sabit dalam satu riwayat boleh menyatakan bahawa, kan, dia kata, bukankah aku telah dikhabarkan sesungguhnya engkau berpuasa sepanjang hari dan engkau berdiri sepanjang malam. Ada pula satu riwayat yang nyatakan bahawa diberitahukan pada baginda Rasulullah SAW berkenaan Abdullah bin Umar al-As ini, di mana Nabi SAW dia kata, aku dikhabarkan sesungguhnya engkau berpuasa sepanjang hari dan berpuasa sepanjang malam, berdiri sepanjang malam. Qultu, maka aku menjawab, dia kata, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, fala taf'al, maka janganlah kamu lakukan. Janganlah kamu lakukan puasa sepanjang hari, kan, dan berdiri sepanjang malam. Jangan kamu lakukan. Sum wa aftir, maka naklah kamu berbuka, nak berpuasa dan naklah kamu berbuka. Bila time berbuka, nak kena berbuka. Masuk yang kata maghrib, naklah kamu berbuka. Besok kamu puasa balik. Macam tu. Wa nam wa akum, dan naklah kamu tidur dan kamu berdiri. Mana ada masanya kamu tidur dan ada masanya kamu bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masa kamu habiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kamu tidak melaksanakan perkara yang lain. Fa inna li jasadika alaika haqqan, maka sesungguhnya bagi jasad kamu itu, bagi tubuh badan kamu tu, dia ada hak dia. Diri kita ni ada hak. Wa inna li ainaika alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi dua mata kita ni ada hak dia. Mata kita ada hak, jasad kita ada hak. Wa inna li zawjika alaika haqqan, dan bagi isteri kau pun ada hak dia. Kamu ada isteri, jadi isteri pun ada hak terhadap diri kita. Wa inna li zawrika alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi zawrika ni maksudnya taif, mana tetamu. Bagi tetamu kau pun ada hak terhadap diri kau. Jadi tetamu datang ke rumah kita, maka naklah kita layan. Jangan kita sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan tetamu kita datang, kan? Jadi kita tidak menunaikan hajat tetamu kita. Fa inna lihasbika an tasuma fi kulli syahrin salasata ayyam. Fa inna laka li kulli hasanatin asyra amsalihha. Dan sesungguhnya membadai akan engkau bahawa engkau berpuasa pada setiap bulan itu sebanyak 3 hari. Itu yang paling baiklah. Memada pada diri engkau itu, kata Rasulullah SAW, itu berpuasa dalam masa sebulan itu 3 hari kita berpuasa. Fa inna laka bi kulli hasanatin amsalihha. Maksud puasa ini puasa sunat lah, bukan puasa wajib. Maka sungguhnya bagi engkau tu, dengan setiap kebajikan yang kau buat tadi, puasa tadi, maka digandakan dengan 10 ganjaran pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna zalika siyamud dahri, maka sesungguhnya demikian itu puasa 3 hari dalam masa sebulan itu merupakan siyamud dahri, mana puasa sepanjang tahun. Jadi katakan puasa sepanjang tahun tu kan. Jadi tak perlulah kita kata
selain daripada bulan Ramadan ini, selain daripada bulan Syawal tu kita memang puasa, kalau Syawal tu puasa 6 lah. Tapi yang selain daripada Syawal, selain daripada orang kata Ramadan, memang kita digalakkan berpuasa orang kata untuk satu bulan itu kita digalakkan puasa sebanyak 3 hari. Kenapa? Kerana fa'inna zalika siyamud dahri. Kerana puasa 3 hari dalam masa sebulan itu merupakan seperti puasa sepanjang tahun. Fasyaddatu wa syuddida alayya. Maka aku telah memohon supaya diberati atas diriku, maka diberati akan olehku oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar Al-As ini dia minta kepada Nabi supaya diberati atas dia supaya melakukan perkara tadi lebih daripada perkara tadilah. Maknanya dia nak berpuasa sepanjang tahun macam itulah. Dia nak puasa sepanjang tahun. Maka Nabi SAW pun membenarkan dia berpuasa sepanjang tahun. Diberati atas dia supaya berpuasa sepanjang tahun. Pakutu maka aku berkata, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Sesungguhnya aku diberi akan kekuatan. Tu kata dia lah. Dia kata kepada baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa sepanjang hari. Qala berkata ya Rasulullah, kum siyamu Nabi Allah Daud. Sum siyama Nabi Allah Daud. Puasalah kamu dengan puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Di mana puasa Nabi Daud alaihissalam itu ialah puasa satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Qultu aku berkata, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Wala tazid alaika, dan jangan kamu lebih demikian. Jangan lebih daripada puasa yang pemakan puasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia puasa satu hari dan berbuka satu hari. Jangan kamu berpuasa sepanjang hari puasa saja. Masya-Allah tuan. Qultu wa ma kana siyamu Daud. Aku berkata, apakah dia puasa Nabi Daud? Qala berkata, ya Rasulullah SAW, nisfud dahri. Puasa setengah tahun. Puasa setengah tahun ialah puasa Nabi Allah Daud. Apa maksud puasa setengah tahun? Maknanya satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Itulah puasa yang diamalkan oleh Nabi Daud AS. Itulah puasa yang terbaik kalau bagi orang yang suka berpuasa. Pakana Abdullah yaqul ba'dama kabira, ya laitani qabitu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Abdullah bin Umar Al-As tadi, kemudian dia berkata, apabila dia telah sampai kepada umur tua tuan-tuan, dia badan dia tak kuat lagi untuk berpuasa, lalu dia berkata, ya laitani, alangkah kerugian bagi aku, kan, qabitu rukhsata, kalaulah dulu aku boleh menerima rukhsah baginda Rasulullah, sudah tentu aku buat. Tapi oleh kerana dia telah minta untuk berpuasa sepanjang tahun, maka Nabi memberati atas dia berpuasa sepanjang. Tapi bila dah sampai umur dia tua tuan-tuan, dia dah tak mampu nak buat sebagaimana yang dia minta kepada baginda Rasulullah untuk puasa sepanjang tahun. Maknanya puasa setiap hari berpuasa saja, masya-Allah. Wafi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat lain pula menyatakan bahawa alam akhbar annaka tasumud dahra. Kan? Dan sabit satu riwayat lain pula menyatakan bahawa bukankah aku dah khabarkan sesungguhnya engkau tu berpuasa sepanjang tahun. Wa taqra'u Quran kulla lailatin, dan engkau mengkhatamkan Quran setiap malam. Nabi kata, aku dikhabarkan bahawa engkau ni suka berpuasa sepanjang tahun. Mana setiap hari berpuasa. Wa taqra'u Quran kulla lailatin, dan engkau, aku dengar engkau khatam Quran ni setiap hari, setiap malam kau khatam Quran. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku buat macam tu. Walam urid zalika illa khaira, dan aku tidak berkehendak akan demikian illa khaira, kecuali kebaikan. Aku lakukan perkara tadi ya Rasulullah tidak lain untuk kebaikannya saja, tidak ada benda lain. Maka jawapan Rasulullah SAW? Sum yawma Nabi Allah Daud, puasalah kamu dengan puasa sebagaimana puasa yang diamalkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Fa'innahu kana abdan nas, maka sesungguhnya Nabi Daud itu adalah orang kata semulia-mulia manusia. Abadan nas, mana semulia-mulia hamba kepada manusia. Waqra Quran fi kulli syahrin,
dan khatamkan Quran pada setiap bulan. Dan khatam Quran pada setiap bulan. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min zalika. Sungguhnya aku berkuasa, mampu untuk melakukan demikian. Waqra Quran fi kulli syahrin. Dan Nabi kata, naklah kamu khatam Quran pada setiap bulan tu, paling tidak pun sekali lah. Jangan kamu buat, orang kata setiap hari, setiap malam khatam Quran, setiap hari khatam Quran. Maka Nabi SAW kata, waqra Quran fi kulli syahrin. Khatamkan Quran mana setiap, kalau boleh setiap satu bulan tu sekali khatam. Qultu, apa jawapan Abdullah bin As? Dia kata, ya Nabi Allah, inni utiku afdal min zalika. Sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik daripada demikian tadi. Apa kata Rasulullah SAW seterusnya? Faqra'u fi kulli ishrina. Maka khatamkan oleh kamu Quran dalam masa 10 hari itu sekali khatam. 10 hari sekali khatam. Qultu ya Nabi Allah. Maka aku berkata, mana Abdullah bin Umar As berkata, ya Nabi Allah, inni utiku afdal min zalika. Sesungguhnya aku mampu melakukan demikian. Aku mampu melakukan lebih pada itu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah pun berkata, faqra'hu fi kulli ashrin. Maka naklah kamu baca Quran dan khatamkan pada setiap 10 hari itu sekali. Setiap 10 hari itu sekali. Apa jawapan dia lagi? Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdal min zalika. Sungguhnya aku mampu melakukan lebih pada itu. Qala, maka Rasulullah SAW pun berkata, faqra'u fi kulli sab'in. Maka khatamkan Quran itu pada setiap 7 hari itu sekali. Faqra'u makna faqra' ni baca. Tapi di sini bukan makna baca. Malah baca sahaja dan juga mengkhatam Quran pada pada setiap 7 hari, mana seminggu sekali itu khatam. Itu cadangan syur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar As ini. Wala azid ala zalika, dan jangan kamu lebihkan demikian. Jangan lebihkan pada itu. Fashaddidtu wa shuddida alayya. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah Umar, dia kata, maka dia minta supaya dilebihkan lagi tadi, diberati atas diri dia, maka lalu diberatkan atas diri aku. Aku minta supaya lebih pada itu ya Rasul, kepada Nabi SAW, maka akhir Nabi memberatkan atas dia untuk melakukan demikian. Maka dia kena buatlah. Kena buat tadi. Wa qala Nabi SAW, maka berkatalah bagiku oleh Nabi SAW, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Sungguhnya kau tak tahu nanti, kemungkinan besar nanti, kemungkinan umur kau panjang. Kau tak tahu nanti kemungkinan umur kau panjang. Nanti kemungkinan masa nanti kau akan, orang kata, tua. Bila kamu tua nanti mungkin kamu tak mampu melakukan sebagaimana yang kamu lakukan waktu muda. Fa innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Qala fasitu ila allazi qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Abdullah bin Umar As lagi, dia kata, maka lalu selepas itu berlalulah masa yang sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia sampai tua. Kan? Oleh kerana dia tak nak menerima rukhsah Nabi tadi, maka akhirnya Allah Taala panjangkan umur dia. Maka bila panjang umur dia, dia terpaksa melakukan sebagaimana yang dia minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabitu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala aku tua, aku pun fikir balik, kalaulah dulu aku menerima rukhsah, kan, keringanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ibadah ini, sudah tentu aku tak menyesal sebagaimana penyesalan yang aku lalui sekarang ini waktu dia dah tua lah. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, wa inna liwaladika alaika haqqan, dan sesungguhnya pada anak engkau pun ada hak juga. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat yang menyatakan, la sama man sama abada, tiada puasa bagi orang puasa sepanjang tahun. Tiada puasa bagi orang berpuasa sepanjang tahun. Mana setiap hari puasa, hari-hari berpuasa, hari-hari berpuasa, sampai 360 hari berpuasa aja. Maka Nabi kata, la sama man sama abada, tiada puasa bagi orang berpuasa selama-lamanya, sepanjang hidup berpuasa. Salasan, Nabi berkata sebanyak 3 kali.
Wa fi riwayatin dan sabit pada satu riwayat lain, ahabbus siyam ila Allah Ta'ala siyamud Daud, sebaik-baik puasa kepada Allah Ta'ala itulah puasa Nabi Daud. Wa habbu salat ila Allah salatul Daud, dan sebaik-baik puasa sembahyang pula ialah sembahyang Nabi Allah Daud. Sebaik-baik sembahyang ialah puasa sembahyang Nabi Allah Daud. Ini nak menyatakan pada kita bahawa tentang orang kata Nabi pun orang kata mengagungkan juga akan Nabi Allah Daud AS, memuji-muji akan ibadah-ibadah dilakukan oleh Nabi Allah Daud AS. Kana yanamu nisful laili, di mana Nabi Allah Daud ini dia tidur pada 1/2 daripada malam. Wa yaqumu sulusahu, dan Nabi Allah Daud pula orang kata berdiri ibadah pada 1/3 malam. Wa yanamu sulusahu, dan Nabi Allah Daud pula tidur pada 1/6 daripada malam. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, dan adalah Nabi Daud juga dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Wala yafiru iza laqa, dan dia juga tidak lari apabila bertemu dengan musuh. Wala yafiru iza laqa, dan dia tak lari apabila bertemu dengan musuh. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat lain mengatakan bahawa an kahani abi imra'atan zata hasabin wa kana yata'ahadu kunnatahu ay imra'ata waladihi fa yasulaha an ba'liha fataqulahu ni'ma rajulun min rajulin lam yata'lana firasyan wa lam yufattash lana kanafan munzu an atainahu. Dan sabit pada satu riwayat menyatakan bahawa dikahwinkan akan daku oleh bapaku dengan seorang perempuan yang mempunyai akhlak yang baik. Satu riwayat pula yang menyatakan bahawa berkenaan dengan Abdullah bin Umar Al-As ini, di mana dia kata aku dikahwinkan oleh ayahku dengan seorang perempuan yang mempunyai kedudukan yang baik, zata hasabin wa kana yata'ahadu kunnatahu, kan, dan adalah ayah dia tadi dia suka datang tengok macam mana keadaan rumah tangga dia lah bersama dengan perempuan tadi. Payas alwaha an ba'liha, dan ayah dia suka bertanya berkenaan dengan dirinya daripada isteri dia. Di mana ayah tadi kahwinkan dia dengan seorang perempuan yang punya akhlak yang baik, dan ayah dia tadi, ayah kepada Abdullah bin Umar Al-As ini, dia suka datang untuk jenguk kehidupan rumah tangga dia, dan dia selalu bertanya dengan isteri dia berkenaan dengan ibadah yang dilakukan dia. Fataqulu lahu, maka isteri aku berkata kepada ayahku, dia kata ni'ma rajulu min rajulin, sebaik-baik laki-laki inilah laki-laki ini, inilah laki yang paling baik. Lam yata' lana firasyan, dia tidak pernah tapi malangnya dia tidak pernah membukakan tikar, ataupun dia tidak pernah menghamparkan tikar. Walam yufattash lana kasapan munzu atainahu, dan dia juga tidak pernah datang menjenguk ataupun membuka penutup. Dia tidak pernah membuka penutup semenjak daripada dia datang kepada kami. Sebanyak kami kahwin, maksudnya tuan ni membahasa-bahasa kata balarahlah bahasa kiasan. Sepanjang kami hidup berdua ni, suami aku ni, dia kata, anak engkau wahai ayahku, dia kata dia tak pernah je usik aku, dia tak pernah melakukan hubungan kelamin dengan aku, dan dia sibuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan diri aku seolah macam tidak wujud dalam rumah tangga dia. Falamma tala zalika alaihi zakaran ila zalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala berlalu tempoh yang agak lama, sampailah perkara tadi kepada baginda Rasulullah SAW. Sampailah perkhabaran berkenaan ke rumah tangga aku kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala, maka baginda Rasulullah SAW pun berkata, alqani bihi. Alqani bihi maksudnya datangkan aku kepadanya, ataupun bawa dia kepada aku. Falaqituhu ba'du faqala kaifa tasum, maka lalu aku pun bertemulah kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana ada orang mengadu berkenaan rumah tangga aku. Maka baginda Rasulullah SAW pun bertanyalah kepada diri saya, kaifa tasum, bagaimana engkau berpuasa?
Kuntu kulla yaumin, aku berpuasa sepanjang hari. Qala wa kaifa takhtimu, bagaimana engkau mengkhatamkan Quran? Kuntu, aku menjawab, kullu lailatin, setiap malam aku khatam Quran. Wa zakara nahwa ma sabaqa, dan aku menyebutkan seumpama apa yang telah terlalu dalam kehidupan aku. Mana apa yang berlaku dalam kehidupan aku ceritakan kepada baginda Rasulullah SAW. Mana kuatnya ibadah dia, sahabat tadi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi subu allazi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar yakuna hafa alaihi bilai. Dan adalah ia membaca pada sebahagian daripada ahli dia itu 1/7 yang dia baca pada sebelah siang. 1/7 daripada bacaan yang dibaca pada sebelah siang, supaya dia ringan membaca di waktu malam. Mana waktu mata siang tadi banyak dia habiskan dengan membaca Quran. Kemudian bila malam pula ringan sikit, tapi dia tetap baca. Wa iza arada ayyataqawwa aftara yawman wa asa. Dan apabila aku berkehendak supaya aku kuat akan tubuh badan dia, aku berpuasa. Aku berbuka beberapa hari, dan aku hitung beberapa hari yang aku berbuka. Kemudian aku berpuasa selama dengan hari-hari yang telah aku. Berapa hari yang aku buka tu, maka aku ganti semula. Berapa hari yang aku berbuka, aku berganti semula dengan berapa hari yang aku berbuka tadi. Karihata ayyatruka syai'an faraka alai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana benci bahawa meninggal sesuatu yang telah difarakkan atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku benci bahawa aku meninggalkan sesuatu yang mana telah benci itu telah pun ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dia buat jugalah. Ini satu riwayat lain menyatakan begitu. Mana pada satu riwayat lain menyatakan dia ikut juga cakap baginda Rasulullah SAW, tetapi diganti dengan hari yang lain. Dia berbuka sebanyak beberapa hari yang tidak berbuka, kemudian dia kira berapa dia berbuka, kemudian diganti dengan puasa pada hari yang lain. Kullu hazi riwayat sahihatan. Dan setiap riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang sahih, yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa qalilun minha fi ahdiman, dan sedikit daripadanya pada salah satu pada keduanya. Mana setelah satu pada Bukhari Muslim pun ada diambil kan beberapa sanad-sanad, beberapa matan-matan hadis, dan ada lain pula menyatakan meninggalkan sebahagian pada matan hadis. Baik tuan-tuan. Jadi hadis ini merupakan hadis mempunyai riwayat yang berbagai-bagai. Al-hadis bi riwayatihi al-muta'addidah. Hadis ini terdapat pelbagai riwayat hadis berkenaan hadis ini. Ada berkenaan dengan kata supaya bersederhana dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebahagian daripada ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam bab puasa. Dalam satu bab namanya Babu Saumud Dahri, iaitu bab puasa sepanjang tahun. Wa babu haqqud dhaif minas saum, dan bab menyatakan hak tetamu dalam bab berpuasa. Dan wa babu haqqud jismi minas saumi, dan bab hak tubuh badan dalam bab berpuasa. Wal anbiya, dan para nabi, rawahuha Muslim fi syam. Dan juga dalam bab para nabi. Hadis ini riwayat juga Imam Muslim dalam bab puasa. Dalam bab puasa, babul nahyi anis shaumid dahri, bab menegah daripada puasa sepanjang tahun, dalam riwayat daripada Imam Muslim yang terdapat dalam kitab dia. Baik, apakah pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam hadis ini? Dalam hadis itu tuan, banyak pengajaran sebenarnya yang boleh kita dapat. Kalau kita cek satu persatu, kata semak satu persatu daripada hadis ini, banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat. Antara pengajaran yang paling utama yang dapat kita dapat pada ini berkenaan dengan supaya mana yang katanya dorongan supaya kita beribadah lah. Digalakkan kita selalu beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan kita kena tahu jangan kita memberatkan diri kita. Tapi kalau dalam bab wajib mengerjakan, mesti kita kerjakan. Bab wajib tak boleh tinggalkan. Cuma antara benda wajib dan benda sunat ini, biasanya benda sunat lebih banyak daripada benda wajib.
Masa yang diperuntukkan untuk mengenakan benda wajib tak lama. Contohnya sembahyang fardu tak lama. Tapi sembahyang sunat ni biasanya lama. Sembahyang fardu lebih kurang dalam 10 minit, 20 minit dah selesai dah sembahyang fardu dengan wirid, dengan baca doa dan sebagainya. Tapi dalam bab sembahyang sunat ni panjang sembahyang sunat. Ada sembahyang sunat kadang sampai orang kata 20 rakaat, ada sembahyang sunat kadang 10 rakaat dan sebagainya. Jadi maknanya perkara sunat ni satu perkara yang luas. Perkara sunat perkara yang luas. Tetapi kita kena faham Islam tadi tidak memberatkan kita dalam perkara-perkara sunat ini. Kerana terhadap diri kita pun ada hak dia. Batang tubuh kita pun ada hak untuk kita berehat. Makan, minum dan sebagainya. Isteri kita pun ada hak juga. Anak-anak kita pun ada hak juga. Jangan kita ibadah sepanjang masa dengan meninggalkan segala kewajipan-kewajipan yang telah pun ditentukan atas diri kita. And kemudian di sini juga menyatakan tentang puasa Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud adalah puasa yang terbaik. Itulah puasa yang terbaik. Kalau kita nak buat, kita kalau jenis orang rajin berpuasa, amalkanlah puasa Nabi Allah Daud AS. Dan untuk tuan guru saya pun menyatakan begitu. Puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Allah Daud AS. Kemudian kan kita digalakkan selalu baca Quran dan kita digalakkan beribadah sepanjang pada waktu malam hari, tetapi kita jangan jadikan benda itu wajib. Kerana wajib ini dalam bab qiyamul lail ini ialah wajib hanya ditentukan pada para nabi dan para rasul sahaja. Kemudian kita kena tahu bahawa diri kita pun ada kelemahan dan juga kekurangan dia. Diri kita waktu kita lahir ke dunia keadaan lemah. Kemudian diri kita meningkat, orang kata menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi orang dewasa, menjadi tubuh badan yang kuat. Kan? Satu hari nanti kita akan menjadi tua dan kita menjadi lemah. Bila kita tua dan lemah, kemungkinan kita tidak mampu lagi mengerjakan ibadah-ibadah sunat yang biasa kita lakukan ketika kita masih dalam keadaan muda. Walaupun begitu, kita kena fahamlah. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, iktani khamsan qabla khamsin, peliharalah 5 perkara sebelum datang 5, muda sebelum tua, kan? Memang ada hadis menyatakan begitu, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum fakir dan sebagainya. Memang ada hadis begitu. Tetapi kita kena faham di mana dipertempatkan hadis itu. Memang hadis itu menggalakkan kita ibadah waktu kita muda, tetapi ibadah tadi pun kita kena faham. Walaupun kita ibadah waktu kita kuat, tetapi maknanya perkara-perkara hak yang wajib kita tunaikan, kita kena tunaikan. Kerana itu besok akan ditanya juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala, kerana Nabi sallam juga menyebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga dan pemegang amanah, dan kamu akan ditanya tentang amanah yang diamanahkan kepada diri engkau, tuan-tuan. Saya rasa mungkin banyak lagi perkara yang tuan-tuan boleh fikirkan berkenaan hadis ini, yang mana ini menggalakkan kita bersama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat berkongsi hari ini satu hadis pada pagi ini. Mudah-mudahan perbincangan hadis ini yang kita kongsikan, saya kongsikan pada tuan-tuan, mudah-mudahan sebanyak dapat dijadikan panduan dalam kehidupan tuan-tuan dalam mengerjakan ibadah Allah Ta'ala. Dan juga kita kena ingat mana hubungan dalam diri kita ni, mana hablum minallah hablum minan nas. Hablum minallah hablum minan nas. Hak kita kepada Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita kena jaga, dan hubungan kita dengan manusia pun kita kena jaga juga. Jangan kita menumpuk ibadah pada diri kita saja, sedangkan kawan kita kadang-kadang dia tidak makan, kawan-kawan kita dalam keadaan sempit, kehidupan dia keadaan miskin dan sebagainya. Itu pun menjadi tanggungjawab juga kita kepada kita untuk kita memberikan bantuan kepada mereka kalau seandainya mereka keadaan susah dan sebagainya, kerana besok itu juga akan ditanyalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja dapat kita kongsikan. Alhamdulillah. Sekali lagi ucapkan, insya-Allah kalau masa dan kelapangan yang lain, insya-Allah kita kalau pagi besok insya-Allah kita cuti. Kalau ada kesempatan insya-Allah kita akan dapat bersama lagi pada pagi besok, subuh besok. Dan Allah Taala memberikan kita kekuatan
dalam melalui anggota Syahwal ini, dan akhirnya insya-Allah kita mohon Allah Taala supaya Allah Taala mampukan segala dosa-dosa dan kesalahan kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.